Assalamualaikum geng. Selamat kembali ke rancangan Analisis Budak Hingusan. Selamat kembali. Bang, bang. Okey geng, selamat kembali. Okey, ini adalah di mana kita analisis palatau. Analisis budak ingusan di mana kita nak fokus kepada pembangunan diri kita. Jadi perjuangan kita masih belum selesai. Di mana kita sekarang ni nak fokus kepada perjuangan penyelesaian kekal. Okey, ini sambungan kepada episod yang lepas lah. Sebab apa, topik ni sangat besar untuk kita cover sebenarnya. Dia bukannya yang topik yang kita boleh cover cincai-cincai kan. Jadi macam hari ni kita nak borak sikit lah. Borak, bukan bincang bincang aku tak pandai sangat nak bincang. Aku pandai sangat pun. Kita borak lah, kita borak. Ini opinion, kita opinion. Kenapa kita perlukan penyelesaian kekal? Okey, ini kerana keadaan semasa yang banyak rosak. Kita tengok anak-anak muda sekarang ni, mentaliti mereka dirosakkan dengan penyelesaian sementara. Penyelesaian sementara ni apa yang aku selalu duk cakapkan ni? Penyelesaian sementara ni adalah seperti contohnya tiap-tiap bulan kita kena bergantung pada bantuan rakyat, kita kena bergantung pada bantuan barang basah. Banyak rakyat bergantung pada pada bantuan ni. Kerana apa Kerana ekonomi yang makin merudum, nilai mata wang yang jatuh, sistem pendidikan yang rosak. Aku bukan salahkan sekolah bukan. Kerana sistem pendidikan ni dirosak sebab dia bermula daripada mak ayah yang tak fokus. Sebab apa? Sibuk kerja. Jadi bila mak bapak ni sibuk kerja, anak ni terabai. Pergi sekolah tak pergi sekolah. Ini bukan cerita sekolah je tau. Bila pasal pendidikan ni dia kena pada semua. Dia bukan sekolah saja. Mak bapak yang tak fokus bila anak tak pergi sekolah. Jadi lepas tu sampai kita tengok sekarang ni banyak budak-budak yang bedap, yang tak nak pergi sekolah dan sebagainya. Ini menjadikan masyarakat kita makin rosak. Sebab itu kita perlukan penyelesaian kekal supaya dia bermula daripada akar umbi sampailah ke daun-daun dia, sampai ke tunjang dan sebagainya. Daripada dia punya badan, dia punya ranting, dia punya daun tu jadi cantik. Tapi kalau kata penyelesaian sementara, dia akan rosakkan lah. Daripada akar umbi tu dia akan rosak. Bila akar umbi dah rosak, tak payah cerita pasal pokok lah, tak payah cerita pasal ranting lah, tak payah cerita pasal daun lah. Akar saja dah rosak, memang takkan tumbuh lah pokok tu. Untuk pokok tumbuh segar, akar umbi dia perlu kuat, perlu kukuh. Baru dia boleh berdiri tegak. Sama juga macam manusia. Akar dia kat mana? Akar dia kepada ilmu. Sebab itu kita perlukan pemimpin yang fokus kepada penyelesaian kekal, yang tak membodohkan rakyat. Sekarang ni banyak rakyat dia bukan jadi bodoh, dia jadi dipisongkan bahawa duit adalah segala-galanya. Itu salah tu. Macam baru-baru ni aku ada jumpa satu anak muda ni. Dia daripada Terengganu. Dia datang sini kerana terpaksa lah, daripada dia punya, aku tak nak cerita lah, dia tu aib dia, aku tak nak cerita. Tetapi kesiannya dia ni sebab mentaliti dia dirosakkan. Sebab anak muda ni baru 19 tahun. Mentaliti dia dirosakkan bahawa duit adalah segalanya. Sayang bila generasi yang muda ni, mentaliti dia dirosakkan dengan bahawa duit adalah segalanya. Bukan dia seorang, kawan-kawan aku pun sama. Oh, tak ada duit payahlah, tak ada duit susahlah. Oh, tak ada duit aku tak boleh berjuang lah. Tak ada duit aku tak boleh lah Min. Oh, duit lah, baru ada duit lah baru boleh sembang. Bang, kalau tak ada, duit tu datang daripada mana bang? Duit tu datang daripada mana? Duit tu datang daripada kerja. Daripada hasil kerja. Datang daripada hasil sistem bata. Kalau kita nak duit sahaja tanpa kita ada pertukaran dengan duit tu, dia akan rosak lah bro. Rosaklah sistem tu. Duk berharap duit free je. Sekarang ni ramai duk berharap duit free masalahnya. Ni bukan cerita tipu ni. Ini memang jadi betul-betul ni. Yang tengah berlaku ni. Korang tak payah nak kata aku tak ada. Kalau betul korang tak bergantung pada duit, sekarang ni kita tak susah dah. Ini tak ada cerita dah. Takkan ada cerita yang kita perlu, yang video ni takkan wujud. Senang cerita kalau kata tak ada orang sembang, kata duit tu penting, video ni takkan wujud.
Sebab aku tengok kawan-kawan aku, tengok komuniti aku, duk rasa sebab tak ada duit susahnya. Kawan, kawan-kawan, tolong faham duit ini adalah material. Duit ni kalau kita koyak, dia dah jadi tak ada nilai tau. Tetapi apa perkara yang kekal sampai kita mati? Ia adalah ilmu. Ilmu ni yang penting. Ilmu ni akan bentuk komuniti kita. Dengan ilmu ni, komuniti kita boleh berfungsi. Fungsi yang macam mana? Bila setiap individu tu ada ilmu, ada intelek, dia ada kesedaran yang tinggi, barulah komuniti tu boleh berfungsi. Bila orang tak ada ilmu, tak ada intelek, itu yang dia jadi, oh, pandai-pandai dia lah, pandai-pandai andal lah, kata kan. Kau hal kau, aku hal aku. Macam tu. Ada pula macam itu. Kita ni dalam komuniti ni saling memerlukan. Kita bergantung antara satu sama lain. Sebab itu kita perlukan penyelesaian kekal. Bila pemimpin fokus kepada penyelesaian kekal, masyarakat, rakyat ni takkan bergantung kepada pemimpin untuk bantuan sementara. Masing-masing dah tak perlu bergantung pada pemimpin. Masing-masing boleh hidup, masing-masing boleh berfungsi dengan baik dalam komuniti. Sebab itu kita perlukan penyelesaian kekal. Macam mana kita nak cek penyelesaian kekal tu? Okey. Sekarang ni fasa yang pertama, kita perlukan pemimpin yang berintegriti. Okey. Buat masa sekarang ni siapa? Yang aku nampak hanya Tun. Tun adalah pemimpin yang ada integriti, yang ada ilmu. Orang yang berilmu, orang yang sangat-sangat berilmu, yang menjaga kepentingan bersama, bukan kepentingan satu jenis bangsa ataupun satu agama saja. Dia menjaga kepentingan bersama. Pemimpin macam ni yang kita perlukan. Bukan nak bodek Tun ini bukan nak bodek Tun, tapi nak bagi tahu orang macam Tun ni dah tak ada. Dia 2 orang yang macam aku cakap dalam video sebelum ni lah. Tinggal 2 orang sahaja yang kat Malaysia ni, Tun dengan Tok Guru. Orang pandai kat Malaysia ramai, betul, memang ramai. Tetapi yang nak memimpin, nak menjaga kepentingan bersama ini tak senang bukan senang. Sebab tu aku cakap tinggal 2 orang sahaja yang kat Malaysia ni saja. Tetapi satu dah tak ada. Tok Guru ni Aziz ni dah tak ada. Tinggal Tun Mahathir. 2 orang ini sahaja yang ada integriti, yang memimpin, menjaga kepentingan bersama, tak mementingkan diri. Sebab itu kita perlukan pemimpin berintegriti seperti Tun. Baru rakyat ni campaklah mana-mana pun boleh hidup. Sebab itu, bila pemimpin ada integriti, setiap pembangunan itu akan berkembang dengan baik. Bila pembangunan macam mana yang kita perlukan? Pembangunan daripada segi intelek, ilmu. Bila pembangunan ilmu itu berkembang dengan baik, barulah ekonomi itu baik, berkembang dengan maju, berkembang dengan pesat. Bila pembangunan ekonomi itu berkembang pesat, baru teknologi boleh berkembang dengan baik. Ini kalau pembangunan sahaja yang orang kata berkembang pesat, tetapi mentaliti dan intelek rakyat tu makin mundur, rosak. Komuniti akan rosak. Itu yang akan menjadikan rasuah berleluasa, pemimpin curi duit rakyat, curi duit dan sebagainya. Sebab itu kita perlukan pemimpin yang berintegriti supaya komuniti boleh berfungsi dengan baik. Bila komuniti itu berfungsi dengan baik, akan melahirkan generasi yang berkualiti. Bila generasi yang berkualiti ni lahir, barulah pemimpin yang bakal menggantikan orang-orang yang lama ni ada kualiti, yang ada integriti. Nampak tak penyelesaian kekal kat situ? Kan? Nampak kan? Kalau tak nampak juga, aku tak nak cakap macam mana dah ni. Ini dah paling santai dah ni. Sebab, kalau kita berterusan dengan penyelesaian sementara ni, setiap bulan kita nak bergantung pada benda free. Benda free sebenarnya bantuan 200-300 ni, yang ada kerja pun duk barat bantuan tu. Tak, sebab tu manusia ni dikatakan diberitahu bahawa diri manusia ni tak pernah cukup. Diberikan 2 bukit emas, dia minta satu lagi bukit emas. Diberikan 3 bukit emas, dia minta lagi 1 bukit emas. Jadi kalau kita ni tak ada intelek,
tak ada kefahaman, tak ada kesedaran yang tinggi, kita akan rasa tak cukup. Sebab itu kita tak boleh bergantung kepada penyelesaian sementara, iaitu pada material. Dan kita tak boleh bergantung semata-mata pada bantuan daripada pemimpin. Kita perlukan bantuan, tetapi bukan bantuan sementara. Kita perlukan bantuan dalam penyelesaian kekal. Seperti pembangunan intelek, pembangunan ekonomi. Barulah kita punya komuniti ni berfungsi dengan baik. Bila komuniti ni berfungsi dengan baik, barulah negara ni kita boleh berkembang pesat. Baru kita boleh dihormati. Apa saja yang kita cakap boleh diterima pakai. Barulah orang-orang bijak pandai kita ni dipandang tinggi. Ini tidak. Bila kita bergantung kepada pemimpin yang korup, yang kleptokrasi ni, ia merosakkan generasi-generasi yang akan datang. Itu yang jadi pada anak-anak muda ni, itu yang jadi pada rakan-rakan aku. Yang bergantung kepada material untuk berjuang. Sembang pasal jihad memang gigih, memang A brother. Tetapi bila nak menjalankan jihad tu, bila nak menjalankan perjuangan itu, mereka memerlukan material. Itu bukan perjuangan bro, itu kerja. Kerja tetap kerja, kita kerja tetap kerja, itu kerja. Tetapi perjuangan ni memerlukan pengorbanan. Seperti apa yang Tuan buat. Tuan korbankan masa bersara dia. Sebab apa? Tak ada pemimpin yang boleh ganti macam dia. Pemimpin, kita perlukan pemimpin yang ada integriti, yang menjaga kepentingan bersama. Sebab Malaysia ini bukan Melayu dan Islam sahaja. Kita ada orang Cina, ada orang India, ada Iban, ada Bidayu. Kita ada mix, kita ada campur-campur, kita ada Bengali, kita ada Punjabi. Kita ada banyak. Sampai ada kaum yang aku tak tahu nak sebut. Kita ada orang asli. Sebab itu kita perlukan pemimpin yang ada integriti dan yang menjaga kepentingan bersama. Seperti Tun. Jadi orang-orang macam ni lah kita perlukan. Dan kita perlu melahirkan pemimpin yang baru ini. Pemimpin yang lebih kurang sama macam Tun atau lebih baik daripada Tun. Sebab itu kita perlukan penyelesaian kekal. Bukannya bergantung kepada material. Itu kita kena tahu tu, benda-benda tu. Dan kita kena faham. Jadi perjuangan kita perlu berlandaskan penyelesaian kekal. Penyelesaian kekal ni akan bantu kita dalam jangka masa yang panjang. Baru negara kita ni kekal stabil. Okey. Bila orang kata bila negara kita stabil, ekonomi kita stabil, keselamatan dan keamanan negara akan jadi stabil. Barulah rakyat ni walaupun dia ni kerja dengan gaji 1,500, dia boleh hidup dengan selesa, dengan aman. Anak-anak tak terabai, komuniti boleh berfungsi dengan baik. Benda-benda ni nampak kecil tetapi sebenarnya memberi impak yang sangat besar kepada negara. Bila terlampau banyak sangat orang yang miskin tega. Ini bahaya. Sebab itu kita perlukan pemimpin yang ada integriti. Jadi rakan-rakan, video ni kita buat masa ni aku sampaikan topik untuk ni dulu. Kenapa kita perlukan penyelesaian kekal. Video yang akan datang kita akan sambung lagi. Kita akan sambung tentang penyelesaian kekal. Sebab ini bukan topik kecil ni. Ni topik ni besar, banyak benda yang kita nak kena cover sebelum kita nak beralih ke topik yang lain. Pemimpin kita. Sebab benda ni yang cover banyak perkara tentang negara yang berintegriti ni, negara yang berkualiti ni. Okay, so cukuplah buat masa ni. InsyaAllah dalam masa terdekat aku akan upload, aku akan upload video cover topik yang sama juga, penyelesaian kekal. Kita akan cerita bagaimana kita nak pastikan penyelesaian kekal itu kekal. So cukuplah buat masa ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar. Dia jangan dengar saja, telan, hadam dan luahkan. Jadi cukuplah buat masa ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Assalamualaikum. Let it, bang, bang.